aku sampaikan salam dia pada Nabi, dan juga supaya aku doa pada Allah agar Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Sebab saya selalu sebut antara orang yang kita kena jumpa dan minta dengan dia supaya dia minta kepada Allah Ta'ala ni, salah seorang daripadanya budak hak tak ada dosa tu, minta supaya dia mungkin kita punya problem ekonomi ke, minta doa pada dia, minta supaya dia berdoa kepada Allah Ta'ala, dan juga supaya diminta ampun kepada Allah untuk kita. Dan satu daripadanya juga ialah orang yang nak pergi Mekah, ya. Lepas tu jenis-jenis mesan barang tu tak payahlah, ya. Menyusahkan orang nak pergi Mekah ni. Kadang-kadang dia tak beringat. Macam barang hak kita pesan tu tak ada di Malaysia. Padahal orang Cina buat, bukan buat Mekah, kan? Kita duk pesan benda yang ada di Malaysia, minyak wanginya. Jadi kawan tu satu kerja pula duk mengingat apa benda dah, cik mat ke, cik dolar ke, mesan, kan? Yang kawan tu sepatutnya fokus kepada ibadat, ya. Atta dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjid hadza ta'dilu alfa salatin fi ghairihi illa al-masjidil haram. Nabi kata, sembahyang di masjid aku ni sama dengan 1000 kali, menyamai 1000 kali sembahyang di masjid-masjid lain kecuali Masjidil Haram 100,000. Ini biasa dah kita dengar. Dalam riwayat lain, kita perhabis hari ni sikit ni, Nabi bersabda yang bermaksud, sembahyang di masjidku ini lebih afdal dari 10,000 kali sembahyang di lain-lain tempat kecuali Masjidil Haram. Dan sembahyang di Masjidil Haram lebih afdal daripada 100,000 kali sembahyang di lain-lain tempat. Dan sembahyang di waktu jihad fi sabilillah lebih afdal dengan 200,000 kali sembahyang. Kemudian Nabi SAW bersabda, sukakah saya tunjukkan kepadamu yang lebih afdal daripada semuanya itu, yaitu seorang bangun di tengah malam yang gelap, lalu menyempurnakan wuduk dan sembahyang 2 rakaat kerana ingin mendapat keredaan Allah Ta'ala, ya. Pertama sekali Nabi cerita sembahyang masjid aku ni ada riwayat kata 1000, ada kata 10. Jadi hadis ni kata 10,000, ya. Tapi dia kata sembahyang di Masjidil Haram 100,000, ya. Kemudian Nabi angkat lagi dia punya gandaan tu. Ada lagi dia kata hal lebih hebat, ya. Sembahyang masa perang fi sabilillah, ya. Sebab tu setengah-setengah orang ni kalau dah masuk roh penerangan dan penjelasan mengenai jihad fi sabilillah ni, dia orang nak sangat, ya. Dia boleh maknanya pesan dan maknanya aku tak balik dah ni. Sampai sekarang pun ada lagi jenis macam tu kan, lagi perang ni aku tak balik dah. Ni bini muda ni ada satu kes yang di Palestin kahwin dia terus. Dia hampir sama dah dengan zaman Nabi dulu, kan? Zaman Nabi dulu Hanzalah, ya, maknanya kahwin dia mati, ya. Jadi cerita dia tu kita selalu dengar lah cerita dia tu, ya. Baik, jihad fi sabilillah ni kalau sembahyang masa tu 200,000 kali ganda, ya. Tapi Nabi kata ada lagi hal lebih hebat, sampai jumlah Nabi tak cerita 200,000 satu ke, 200,000, 250,000 ke, 300,000 ke, tak ada. Nabi kata lebih hebat daripada sembahyang di Masjidil Haram, sembahyang semasa perang, dan orang kata masjid Nabi. Apa dia? Iaitu sembahyang waktu tengah malam, di time masa tu gelap gulita, ya. Jadi kalau sekiranya sembahyang di waktu malam itu lebih besar pahalanya jika dibandingkan dengan sembahyang masa jihad dan juga masa di dalam Masjidil Haram, maka lebih besar lagi sekiranya sembahyang malam itu dibuat di Masjidil Haram. Dia lagi tu, ya. Di Masjidil Haram confirm dah 100,000, campur dia sembahyang malam tadi. Kita buatlah andaian letak 300,000. 300,000 pahala untuk sembahyang malam campur dengan 100,000, jadi 400,000.
Itu andaian Baik. Dengan sebab itu sembahyang malam ni usaha kalau boleh buat ya. Tak boleh buat, saya selalu sebut jangan sampai kita tak buat langsung ya. Kerana ketamakan kita yang orang panggil tak cerdik. Tamak nak buat sembahyang tengah malam tu sampai tak buat langsung. Maksudnya apa dia? Nak buat tengah malam, lepas tu sudah subuh, nak buat lagi besok. Daripada muda sampai ketua nak buat tengah malam tapi tak sedar-sedar. Maka lebih baik buat sembahyang malam itu lepas isyak. Kan sembahyang malam tu Imam Syafi'i pun kata start sembahyang malam tu lepas isyak. Cuma yang tengah malam itu lebih baik. Tapi pahala qiyamul lail itu dah start lepas isyak dah. Dah mula dah. Okey, ambil tu. Something is better than nothing lah. Kita kira dah. Ada buat lebih baik daripada tak buat langsung. Ya. Baik. Yazid bin Bashir dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5. Percaya bahawa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat dan puasa bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullahil Haram. Sa'id bin Al-Musayyab berkata, Nabi SAW bersabda, yang bermaksud sesungguhnya Allah akan memasukkan dalam satu kali haji 3 orang ke dalam syurga, iaitu yang mewasiatkan, yang melaksanakan, dan yang menghajikan, dan umrah dan juga jihad. Jihad demikian juga ya. Baik, saya nak pesan satu je lah ya. Bila kita pergi Mekah sama ada buat haji ke ataupun umrah, kalau boleh lah ya, saya duk perhatilah ini pemerhatian saja. Orang nak pergi Mekah haji ke umrah ni, dia sudah ada bajet ya, yang tertentu. Dalam kepala dia duduk Indonesia ni, bajet untuk beli barang. Apa kata ubah sikit, bajet nak pergi Mekah tu dia ada satu bajet, hak beli barang tu tak usah duk fikir, bawalah duit. Lagipun di sana kita boleh ambil duit ya. Tapi bajet yang niat daripada sini ni, kalau boleh biar ada satu bajet 500 ke 1000 ke, aku nak sedekah di Mekah. Ubah sikit style pemikiran kita. Sebab bajet ni tuan-tuan, bila pergi Mekah tu belum tentu kita boleh buat. Kadang-kadang ada halangan kerana sebab-sebab tertentu. Beli barang ni tak mikir pun dia akan beli. Pergi Mekah tu automatik dia beli. Tak ada niat pun dia di Malaysia ni. Tapi bila sampai sana kita akan beli barang. Itu saja. Kalau berasa nak beli lah, beli, hak tentunya beli kurma. Tapi hak kita niat ni daripada sini ni, nak di Mekah ni bajet 1000 ni aku nak bagi ke orang hak cuci sampah, hak nampak miskin aku nak bagi belaka. Nak habis 1000. Letak satu poket. Sama ada poket yang di tali pinggang tu ke. Okey, ataupun beg kita. Ambil, jumpa seorang bagi RM10, bagi RM10, lama-lama habislah 1000 tu. Ya. Sebab benda ni saya kata kalau niat pun belum tentu boleh buat. Sebab mungkin ada faktor rezeki ataupun duit kita yang tak cantik ke, jadi macam tak ada sebab ada kes berlaku begitu ya, dia niat tapi pergi tu balik semula duit, bawa balik okay. Baik, samalah juga dengan yang saya katakan dulu sebelum ni. Bila kita nak mati, kita pesan kepada anak kita uruskan duit begini ya. Maka pesanan kita itu sebenarnya kalau tak pesan pun anak kita memang uruskan. Maka buat apalah kita berpesan pada benda yang pada perkara yang berkaitan dengan benda yang kalau tak pesan pun dia buat. Maka dengan sebab itu lebih baik kita pesan kepada anak kita supaya buat satu benda yang kalau pesan pun belum tentu dia buat. Pesan sembahyang, tutup aurat, pesan tu belum tentu dia buat. Tapi kalau tak pesan rugi. Paling tidak mana tahu ada rezeki Tuhan. Dengan sebab pesan ayah dekat nak mati, dia pesan kat aku. Sebab anak dia sensitif dengan pesanan. Pesanan yang keluar daripada mulut ayah dan ibu yang dekat nak mati, dia sensitif. Mana tahu ada rezeki sebelum ni dia tak sembahyang, tapi pesanan dengan mendayu-dayu suara ke minta tolonglah sembahyang bila ayah pergi nanti, bila mak pergi nanti. Boleh jadi dengan harapan kita lah
Bila dah maknanya pesan begitu, maka dia sembahyang. Tapi belum tentu dia sembahyang. Harta, rumah ni bagi ni, rumah di sana bagi pada mamak ke dolar ke benda semua. Hak tu kalau tak pesan pun dia buat. Dia akan bersidang terus. Jadi itu pesanan untuk saya lah dan juga tuan-tuan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.